Salam sejahtera, nama saya Fong Wai Sek. Di sini saya menerangkan isu dilema etika kewangan. Istilah etika secara umumnya berkaitan dengan tingkah laku manusia yang boleh diterima atau betul dan yang tidak boleh diterima atau salah berdasarkan moral konvensional. Norma etika umum merangkumi kebenaran, kejujuran, integriti, saling menghormati, dan keadilan. Ia berkaitan dengan semua aspek kehidupan termasuk perniagaan dan keuangan. Norma etika adalah penting untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian dalam kehidupan sosial. Etika keuangan adalah subtek etika umum. Organisasi perniagaan sering menghadapi dilema etika keuangan kerana mereka penuh dengan peluang untuk tingkah laku yang mementingkan diri sendiri atau yang memihak kepada pihak berkepentingan tertentu dengan perbelanjaan, wakil sosial atau pemegang saham. Selanjutnya, prinsipal dan ejen mempunyai akses berbeza kepada maklumat yang berkaitan dan ejen sering mencenderung dengan menyembunyikan maklumat untuk mencapaikan maklumat mereka yang mungkin mencerdaskan kepentingan para pelakunya. Dilema etika kewangan diwujudkan pada urus niaga kewangan penipuan, kesilapan dan ketinggalan rekod perdagangan, penipuan keuntungan dagangan, urus niaga tanpa kebenaran, perdagangan orang dalaman, penyalahgunaan dana pelanggan untuk keuntungan pribadi, salah harga dagangan pelanggan, rasuah dalam perbankan dan sebagainya. Isu dilema etika kewangan sebab dinamik holding berhad. Mahkamah Tinggi membenarkan petisyen oleh 6 institusi kewangan untuk menggulung sebab dinamik holding berhad dan 3 unitnya sebab dinamik international limited, sebab dinamik senjaran berhad dan sebab dinamik grup berhad. Berhubung hutang berjumlah kira-kira RM5 bilion. Ini menjadi isu yang hangat di Malaysia diiktirafkan kes insolvensi terbesar di mahkamah. Kes tuntutan yang menimbulkan isu etika dilema kewangan. Petisyen dibawakan oleh Standard Chartered Sadiq Berhad, HSBC Amanah Malaysia Berhad, Bank Islamic Berhad, MITF Amanah Investment Bank Berhad, United Overseas Bank Malaysia Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. Sebab dinamik ditapil di bawah pelikuidasi Victor Saw dari PricewaterhouseCoopers. Dagangan saham sebab dinamik di Bursa Malaysia telah digantung kerana gagal menyerahkan laporan tahunannya bagi tahun kewangan berakhir Jun 2022. Ia juga dimasuk kategori nota amalan 17 PN17 oleh Bursa Malaysia. Kesemua senario tersebut semakin kerap berlaku pada zaman moden ini serta menghasilkan implikasi yang serius kepada masyarakat dan negara, misalnya kepentingan pelapor terjejas, beban kos tanggungan sosial dan impak negatif terhadap ekonomi negara. Saya Kuah Hanro. Hari ini akan membincang tentang maklumat yang kurang jelas mengenai pinjaman serba dinamik. Syarikat serba tidak membayar ansuran 99 juta bagi penjajah murabaha induk dan penjajah murabaha induk tambahan. Syarikat itu menerima notis pencepatan kerana gagal membayar kontrak 1.78 bilion. Syarikat serba juga tidak membayar pinjaman bersindiket 1.2 bilion. Mahkamah Tinggi mengizinkan perundingan dengan pemiutang membentuk skim pengaturan. Bursa Malaysia meminta penghantaran draft cadangan skim itu. Syarikat menyatakan aliran tunai operasi cukup untuk membayar kontrak bukan pinjaman dan perkembangan syarikat akan dimaklum nanti. Syarikat tidak mengumpulkan informasi tambahan berkaitan tuntutan pepetisyen seperti isu keingkaran, status kewangan, kadar faedah serta jumlah hutang. 6 pepetisyen mencapai persefahaman dengan syarikat dan Mahkamah Tinggi bersetuju tidak mengemukakan petisyen jika syarikat bayar hutang mengikut skim perkiraan. Syarikat bercadang melupuskan aset Bara Teknologi dan Cakrawala Teknologi 220.08 juta.
Mereka gagal menyenaraikan butiran skim pengaturan dan aset-aset akan dijual kepada penasihat kewangan bebas. Selain itu, mereka juga tidak membayar 15% hutang kepada bank tempatan pada 31 Ogos 2022 dan tidak menjelaskan bagi tunggakan pada Disember 2022. Laporan pelikuidasi membuktikan syarikat tidak berupaya membayar hutang secara komersial. 5 bilion adalah kes mahkamah insolvensi terbesar kerana tidak ada strategi penstrukturan semula yang baik. Syarikat serba sering memberikan tuduhan dan janji kosong yang tidak benar. Tiada fakta membuktikan siapa pembeli aset dan berapa nilainya. Syarikat serba menipu dengan menunjukkan keinginan untuk membayar hutang dengan segera. Mereka tidak merekodkan penyata kewangan. Itu susah untuk menjelaskan kedudukan aset dan pengarah SDIL tidak mahu memberitahu butirannya. SDHB merayu penangguhan pendengaran pembubaran syarikat supaya eFire Capital Holding Limited ada 1 hingga 1.5 bulan untuk menjual aset $700 juta sebelum penematan supaya aset harga itu tidak menurun. Peguam Rajib menerangkan hanya SDHB boleh bertindak dan eFire perlu mengikut peraturan Abu Dhabi. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera doktor. Nama saya Denny Cornelius Ching Kyu Hin. Saya JG 10141/18. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan keadaan kewangan yang diskriminasi ataupun discriminatory financial condition. Penyelewengan kewangan. Keadaan kewangan yang bersifat diskriminasi discriminatory financial condition atau penyelewengan kewangan merupakan salah satu dilema etika kewangan. Isu etika dilema kewangan berlaku di Serba Dynamic Holdings Berhad yang dituduh pemalsukan rekod-rekod kewangan syarikat oleh Suruhanjaya Security Malaysia SC. Serba Dynamic Holdings Berhad dan 3 anak syarikatnya telah disampaikan petisyen penggulungan dari 6 institusi kewangan. Pertimbangan yang wajar. Keruntuhan amalan etika pada peringkat pengurusan akan menyebabkan masalah diskriminasi kewangan organisasi sehingga korporat dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang berat. Eksekutif tertinggi korporat harus berfungsi sebagai pemimpin yang mengawal etika perniagaan yang melibatkan diri dalam perhubungan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan secara adil dan jujur. Sekian daripada saya, Doktor. Terima kasih. Selamat petang semua. Nama saya Tong Kyu Ping. Hari ini saya akan membuat presentation tentang untuk subtopik penyalahgunaan amanah kewangan dalam syarikat Serba Dynamic Holding Berhad. Apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan amanah kewangan? Yang ini dijelaskan dengan situasi di mana pengurusan syarikat menyalahgunakan dana atau terlibat dalam aktiviti kewangan penipuan yang mengakibatkan kehilangan keyakinan pelabur dan penurunan harga saham syarikat. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kepentingan tabir urus korporat yang baik dan keperluan keterusan dan kebolehpercayaan dalam pelaporan kedudukan kewangan. Seterusnya adalah untuk jangka cadangan dan penyelesaian. Yang pertama adalah untuk tanggungjawab sosial korporat. Yang dua ni ada pendekatan dalam yang tanggungjawab sosial korporat ini CSR, iaitu pendekatan instrumental yang ini memberikan perspektif bahawa hanya kewajipan firma adalah untuk memaksimumkan keuntungan bagi pihak berkepentingan dalam menyediakan kebaikan dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan pelanggannya. Yang kedua adalah pendekatan sosial kontrak, yang ini merupakan perspektif bahawa firma mempunyai kewajipan kepada masyarakat melebihi jangkaan pihak berkepentingannya. So, tanggungjawab sosial yang beretika merupakan idea modal yang perlu diaplikasikan dalam syarikat. Tanggungjawab sosial korporat yang beretika, yang ini adalah menjelaskan organisasi yang mengejar rasa hati mengenai sosial yang jelas dalam pergabungan dengan tanggungjawab kewangan kepada pemegang saham. Yang kedua, tanggungjawab undang-undang kepada masyarakat secara menyeluruh.
Yang ketiga adalah untuk tanggungjawab etika untuk melakukan perkara yang betul untuk pihak berkepentingan mereka. Yang kedua adalah untuk tadbir urus korporat yang ada dua fungsi, iaitu fungsi perakaunan dengan fungsi perauditan. Fungsi perakaunan yang ini adalah untuk menjelaskan bahawa kita boleh mengesan atau menjejaki semua transaksi kewangan dengan mendokumentasikan kredit dan debit dan mengimbangi akaun pada akhir tempoh untuk syarikat tertentu. Manakala dengan fungsi perauditan adalah satu persijilan penyata kewangan organisasi sebagai tepat oleh profesional pihak yang ketiga yang berkualiti. Dalam tadbir urus korporat yang berkesan adalah yang dinamakan instate, di mana instate ini dia akan menekankan tadbir urus korporat sebagai isu budaya organisasi melalui prinsip crafted. Yang ini prinsip crafted ini yang CRAFTED ini adalah diwakili oleh konsistensi, tanggungjawab, accountability, keadilan, ketulusan dan keberkesanan. Boleh digunakan di seluruh organisasi. So itu sajalah. Terima kasih. Selamat datang Doktor. Saya Zurul Lisan. Metrik nombor JG 1050918. Hari ini saya ingin membentangkan isu kajian yang saya dengan ahli kumpulan saya buat bersama-sama, iaitu berkaitan dengan penasihat kewangan dalaman yang kurang cekap atau incompetent financial advisor. Sebab dan akibat isu terima kewangan penasihat kewangan dalaman korporat kurang cekap. Tuduhan maksud nyata kewangan yang melibatkan hasil sebanyak 6.01 bilion bagi tempoh kewangan yang berakhir TK20 mengakibatkan sebuah dinamik holding berhad diklasifikasikan sebagai syarikat PN17. Di samping itu, serba dinamik holding berat dan 4 orang eksekutif tertinggi masing-masing turut dikompon RM3 juta oleh Bursa Malaysia. Segala kerugian dialami oleh kekurangan cekap penasihat kewangan dalaman korporat terpaksa ditanggung oleh setiap warga organisasi dan pelabur daripada masyarakat sekiranya korporat bertaraf korporat awam. Perancangan dan tindakan segala keputusan atau dasar dilaksanakan dalam organisasi berasal daripada keputusan eksekutif tertinggi selepas mengambil kira perancangan kewangan yang dicanangkan oleh penasihat kewangan dalaman. Penasihat kewangan dalaman korporat yang nanti bukan sahaja perlu memiliki ciri-ciri seperti integriti, proaktif, inovatif dan committed. Mereka juga mestilah memiliki profesionalisme dalam kepribadian meliputi semua perlakuan dan tingkah laku sama ada dalaman atau luaran demi menunjukkan tanggungjawab sosial dan berusaha memelihara reputasi organisasi. Dalam usaha membendung masalah etika delima kewangan dalam organisasi, penasihat kewangan dalaman patut memberi amaran keras serta memantau pengurusan kewangan organisasi supaya mengekalkan tabik urus yang baik di samping mematuhi undang-undang yang berkaitan, misalnya Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Kesimpulan, penemuan isu. Dilema etika kewangan akan mencecaskan kecekapan dan keberkesanan sistem kewangan korporat. Ia membawa keburukan kepada semua peserta pasaran dan pihak berkepentingan. Ia menghilangkan keyakinan pelapor dalam pasaran modal broker terhadap keadilan pasaran dan urus nyata kewangan. Ia juga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan orang ramai terhadap korporat. Ia menimbulkan penalti monetary dan pentawaan jenayah. Ia mencecaskan kepentingan dan membawa impak negatif terhadap kemajuan ekonomi sosial dan negara. Cadangan ialah memperuntukkan peraturan-peraturan yang cukup serius untuk mendedahkan aktiviti dilema etika kewangan. Usaha pihak penguatkuasaan mengesan teliti bahawa selia rapat dengan hukum berat terhadap pelanggar. Pihak pengurusan korporat pula perlu mematuhi etika kewangan yang diperuntukkan serta merancangkan garis panduan etika dalaman korporat agar kewakaf korporatnya dielak daripada segala godaan ke arah tingkah laku yang tidak beretika. Sekian, terima kasih.